Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya masih ucapkan ribuan terima kasih kepada pengusul kita, saudara Syazwan, dan special thanks lah kepada Datuk Wira, Profesor Datuk Wira Dr. Jamil Usman. Ini maha guru saya zaman saya duduk di UAE tahun 90-an lagi. Alhamdulillah, walaupun kita dah lama dengar tentang isu-isu Islamization ataupun integration of knowledge di waktu kami di UAE dulu, tapi setelah kita graduate daripada UAE, kita balik kampung, kita balik ke negara kita tu, kita rasa macam benda tu agak susah untuk nak diimplementasikan di negara-negara yang bukan negara Islam. Bahkan negara Islam sendiri pun, kalau saya pernah juga ke Indonesia, walaupun dah 30 tahun kita cuba mencetuskan konsep integrasi of knowledge ni, integrasi ilmu ataupun Islamization, kalau sebelumnya kita gunakan konsep Islamization, tapi sekarang ni kita pergi di Indonesia pun masih ramai industri-industri ataupun higher education institution di Indonesia baru untuk mula nak bincang isu-isu ini. Jadi berarti kita di Thailand ni tak begitu ketinggalan lah. Lagipun apabila kita melihat bahawa orang Islam yang melibatkan diri dalam sistem pendidikan di Thailand, terutamanya di industri-industri itu tak terlalu ramai. Jadi peranan kami di kampus-kampus masing-masing tu masih menunggukan waktu yang sesuai untuk kita bawakan konsep integrasi ilmu ni. Tapi alhamdulillah kebetulan Kementerian Pendidikan Thailand tu dengan kedudukan Thailand sebagai negara yang apa orang kata dia mensanjungkan agama lah, agama Buddha, sebab kami beraja. Dan kalau mengikut perlembagaan Thailand itu, raja mesti jadi Buddhis lah. Dan dengan raja jadi Buddhis, itu berarti pendidikan mesti menerapkan isu-isu agama, nilai-nilai agama lah dalam pendidikan. Apabila macam tu, yang bagus untuk kita ni iaitu apabila menteri-menteri yang beragama Buddhis, Buddha tu, dia orang cuba nak menerapkan isu-isu agama dalam pendidikan negara. Jadi kita yang beragama Islam pun berpeluang lah untuk nak menerapkan isu-isu agama dalam pendidikan. Jadi di Thailand ni kalau sebut integrasi ilmu tu dah jadi satu polisi kerajaan. Jadi, alhamdulillah dengan itu kita boleh buat masuk konsep-konsep. Dan ini saya nak tunjukkan sedikit, ini buku tentang Markas Syariah yang telah diterjemahkan oleh Triple IT Friends Thailand. Dan beliau juga bekas pelajar atau alumni UIA, terjemah buku ini dalam bahasa Thai. Oleh kerana tajuk malam ni kita nak fokuskan tentang Markas Syariah. Selain daripada buku-buku lain yang sekarang ini Director Publications of Triple IT Thailand, Dr. Ibrahim, Profesor Dr. Ibrahim telah menggunakan usaha-usaha beliau dan tim-tim beliau dah berjaya terjemahkan buku Triple IT ini, lebih kurang 10 buah buku. Jadi di antara buku yang telah launch iaitu buku tentang Markas Syariah yang ditulis oleh Profesor Dr. Jason Audah. Jadi orang yang terjemah dalam bahasa Thai ini adalah Brother Anwar Komak dan juga Dr. Nasrullah. Anwar Komak ini adalah pelajar Political Science di UIA dan beliau sambung master di Qatar dan jadi advisee, jadi student di bawah Profesor Jason Audah. Dan di waktu itulah beliau terjemah buku ini dan alhamdulillah setelah balik ke Thailand, beliau selesai penterjemahan dan kita langsung publish dan kita launch di Phuket dulu bersama program summer camp tahun lepas yang Datuk dan juga Prof. Fauzan bersama kami di Krabi dulu. Alhamdulillah dengan berkat itu saya baru 1 minggu Datuk saya dengarkan bahawa
Brother Anwar adalah accepted to be lecturer of political science faculty di Prince Songkla University. Baru dapat keputusan daripada pihak Universiti Prince Songkla untuk ambil beliau jadi pensyarah di situ, dan kita yakin bahawa dengan kedatangan bakal doktor bukan Brother Anwar Ibrahim bukan ini Anwar Komak. Dia berasal daripada Satun dan sekarang PhD-nya di Turki. InsyaAllah dalam tahun ini beliau akan selesai PhD-nya dan akan jadi tenaga kuat kita lah. One of the strongest team of IIIT Thailand insyaAllah masa depan. Karena BA beliau melalui Integration of Knowledge di UAE, Master di Qatar bersama Profesor Audah dan PhD di Turki. Kita yakin bahawa konsep-konsep makasih syariah akan diterapkan dalam fakulti politik ataupun sains politik di PSU insyaAllah. Dan oleh kerana student yang masuk sama camp tahun ini, saya yakin bahawa ramai yang pernah baca tentang makasih syariah, the objective of syariah, dan saya yakin bahawa walaupun tidak baca pun ramai yang pernah dengar lah tentang konsep-konsep ini. Di Malaysia sendiri pun saya yakin bahawa banyak meeting-meeting ataupun conference tentang ini. Jadi saya dengan itu, oleh kerana masa kita tak panjang sangat, ini dah berapa dia dah, ada lagi 30 minit untuk saya nak present dan mungkin 15 minit lagi kita nak bincang, dan Datuk pun bersama kita, bukan hanya saya lah nak jawab nanti kan, ada Cik Syazwan pun boleh, Datuk pun boleh dan ramai lagi, kita boleh berkongsi pengalaman. Maka dengan itu, dengan masa yang singkat ni, biarlah saya direct to the point tentang bagaimana kita aplikasi ataupun applications of maqasid dalam konteks semasa. Kalau kita tengok, kalau kita lihat keadaan sekarang ni, oleh kerana kalau kita classify maqasid itu, macam apa yang disebutkan, yang dikatakan, yang dituliskan oleh Syatibi itu, dia ada peringkat-peringkat dia. Saya sebelum ni baca buku Syatibi tentang maqasid ni, kita rasa macam kita baca buku biasa lah. Tapi apabila kita renung kembali tentang apa yang Syatibi mengatakan bahawa ini hajiat, ini dururiyat, ini tahsiniyat. Jadi peringkat-peringkat maqasid itu dia tak sama. Kadang-kadang kalau kita sebut hajiat, itu di antara benda-benda yang kita patut kita buat. Kalau tak buat, tak boleh. Apa ni dururiyat? Jadi kalau katakan benda itu di peringkat dururiyat. Jadi by all means kita kena laksanakan. Kalau kita tak laksana, dia akan menyebabkan hifdzun nafs ataupun hifdzul mal, apa semua tu dia mungkin tak sampai matlamatnya. Tapi dengan itu, yang saya sebutkan tadi sebelum kita masuk dalam program ni kepada Datuk Jamil tu, dia kadang-kadang apabila kita sebut kalimah dururiyat, satu perkara yang darurat untuk Malaysia, untuk rakyat Malaysia dan untuk rakyat yang beragama Islam di Malaysia, sometimes di Indonesia mungkin bukan dururiyat. Dan waktu yang sama, isu yang hajiat di Malaysia mungkin bagi kami di Thailand adalah dururiyat. Bayangkan kalau di Malaysia kita nak pakai tudung di sekolah, itu kalau anak siapa tak pakai dan nampak pelik dan nampak kenapa tak pakai tudung ke sekolah. Tapi di tempat kami, pakai tudung di sekolah ini satu isu negara yang sampai sekarang ini Menteri Pendidikan tidak betul-betul sahkan student itu pakai tudung masuk ke sekolah ataupun ke universiti dengan secara 100% not 100% permission. Jadi kalau peringkat sekolah, kalau sekolah kerajaan, masih kena minta izin daripada direktor sekolah. Masih kena minta izin daripada direktor pendidikan provinsi ataupun wilayah. Jadi bagi kami isu pakai tudung ini bagi anak-anak sekolah yang beragama Islam yang perempuan ini satu isu darurat lah, dururiyat. Tapi kalau kita lihat perjuangan
di Malaysia dan juga di Indonesia, bahkan di Brunei. Jadi tidak langsung sebut benda-benda ni. Jadi kalau kita tengok highlight of the issues, apakah isu maqasid yang jadi dururiyat, yang jadi hajiyat, yang jadi tahsiniyat itu, dia negara-negara yang masuk dalam summer camp ini pun ada agak berbeza. Saya rasa kalau kita ada satu negara lagi daripada Cambodia masuk ke sini, Cambodia dengan Thailand agak beza. Tadi walaupun saya sebutkan daripada awal kata kita ada freedom of religion, tapi oleh kerana understanding of non-Muslims ataupun our Buddhist friends yang berjawatan di office Kementerian Pendidikan ataupun kementerian mana-mana lah. Jadi segi kepahaman tentang pakai tudung itu mereka rasa macam siapa yang pakai tudung melanggar peraturan sekolah, melanggar. Tapi kalau di Cambodia saya pernah melihat satu buku instruction daripada Hun Sen sendiri, daripada PM Hun Sen mengatakan bahawa student ataupun pekerja yang beragama Islam di Cambodia berhak untuk memakai tudung mengikut agama ataupun mengikut adat orang Cham, adat orang Islam, adat mereka. Dan signature Hun Sen. Jadi berarti walaupun negara itu agak tak betul-betul faham tentang Islam, tapi arahan daripada atas itu berlaku. So what I want to say here, iaitu isu-isu macam ni, bila kita come to application ini, dia ada details. Yang mana student of inilah summer camp kita ni, kita memang boleh baca buku maqasid syar'iyah yang ditulis oleh siapa-siapa saja, termasuk buku-buku di IT. Tapi when it comes to applications, sekarang ni kita ada daripada Brunei, daripada Singapura, daripada Malaysia, daripada Indonesia, Bogor katanya IPB dan juga Thailand. Saya insya-Allah kalau satu hari nanti kita boleh bawa anak-anak yang masuk program hari malam ni, yang masuk summer camp 2 hari, 12-13 hari bulan ni, kalau antum boleh betul-betul duduk satu meja, cuba ambil satu isu dalam maqasid syar'iyah ni, satu isu yang berlaku di negara masing-masing. Nah, isu harian, isu dalam pendidikan, ataupun isu politik, ataupun isu syariah, ataupun isu apa sajalah. Lepas tu kita ambil isu tadi itu cuba letak atas meja dan kita tengok kata isu itu kalau di negara kita levelnya level apa? Level dururiyat ke? Memang isu yang ini dururat untuk orang Islam untuk melakukan benda-benda. Masa yang sama mungkin isu yang sama itu kalau di negara lain dia bukan duduk di kategori dururiyat, bahkan di hajiyat. So, saya rasa benda ni nanti kita boleh buat round table di kalangan student kita yang mengikuti summer camp dan kita rasa macam sebenarnya Islam ini telah merangkumi kedudukan orang Islam bukan hanya di negara yang orang Islam majoriti. Yang saya sebut lama panjang lebar ni, Cik Syazwat, saya nak ceritakan bahawa inilah syumuliah Islam. Inilah syumuliah Islam. Jadi bagi siapa yang duduk di negara yang rajanya Islam, menterinya Islam, rakyatnya majoriti Islam tadi. Jadi apa-apa saja yang ada dalam Al-Quran itu memang boleh dipakai guna. Tapi masa yang sama bagi kami yang berada di negara yang bukan Islam, negara yang orang Islam cuma 10%, cuma 6%, ataupun kalau di Cambodia mungkin lebih kurang juga banyak tu. Tapi masa yang sama requirements of religion itu dia tidak sama dengan apa yang our brothers and sisters who are living in majority countries. Bayangkan kalau Islam tidak ada maqasid syar'iyah. Apabila kita baca ayat Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sadaqallahul azim. Ayat yang berikutnya, fa ulaika humul zalimun. Ayat berikutnya, fa ulaika humul fasiqun. Jadi barang siapa yang tidak menghukumkan apa saja bima anzalallah yang diturunkan Allah SWT, maka itu apa? Mereka itu adalah kafir. Mereka itu adalah orang yang zalim. Mereka itu adalah orang yang fasik.
Jadi kami di Thailand ni yang tidak boleh bawa hukum Tuhan untuk masuk dalam mahkamah, untuk masuk dalam pentadbiran hukum hakam di negara Thai ni. Jadi kami apa? Kafir, zalim dan fasik. Itu semua tu kategori yang berat tu. Tak nampak, tak boleh bau pun syurga tu. Tapi oleh kerana di waktu yang sama kita ada lagi fiqhul istita'ah. Fiqh istita'ah, capacity tu. Jadi kami di bawah kerajaan macam ni, jadi kami buat apa saja yang kita boleh melakukan dalam konteks yang kita berada sekarang ini. Jadi dengan dalam itulah saya ingin ceritakan kepada student yang ikuti summer camps yang diajukan oleh Triple IT Regional Southeast Asia dan East Asia yang di bawah supervision of Datuk kita dan juga Director baru kita Prof Fauzan, bahawa summer camp begini akan jadi satu peluang untuk kita memahami bagaimanakah maqasid syariah yang apabila kita apply di tempat yang berbeza, di tempat yang memang bukan hanya berbeza agama, bahkan bangsa. Kenapa saya sebut begitu? Okay, now it comes down to be closer untuk konteks Thailand. Dan mungkin malam ni saya nak cuba memperbanyakkan sikit sampel-sampel ataupun example yang saya ceritakan tentang Thailand, kerana mungkin kita ramai yang belum melihat Thailand dalam konteks syumuliah, dalam konteks apakah orang Islam di Thailand itu berada hanya di selatan ataupun di mana lagi kita ada. Datuk Jamil memang tadi Dia apa tu? Bunyi laptop. International. Oh, bunyi. Okay. Bunyi siapa tu? Halo? Itu Sekri? Boleh dengar saya? Boleh. Okey. Kalau Datuk Jamil pernah ke selatan Thailand, memang pernah makan tom yum di sini, dan pernah ke Northern Thailand, pernah ke Central Thailand di Bangkok, dan pernah mungkin ke Northeastern Thailand yang bersepadan dengan Cambodia. Kami di Thailand sahaja dah mempunyai perbezaan. Kalau tadi saya sebutkan Dururiyat, Hajiat, dan Tahsiniyat tu, kalau kita sebut orang Islam di kawasan 3 wilayah, ataupun kawasan yang majoriti orang Islam ni, sometimes di segi kebudayaan Melayu Islam, di segi practice of Islamic teachings ini, kita mungkin dah di peringkat tahsiniyah. Kita ada bukan hanya pendidikan yang kita boleh ada sekolah agama lebih daripada 500 biji sekolah, yang sebelah paginya belajar agama, petangnya belajar subjek akademik macam pesantren-pesantren di Indonesia. Tapi benda yang sama ni kalau kita melihat kembali kepada anak-anak orang Islam yang berada di kawasan Northern Thailand, utara Thailand, baru ada 2 ataupun 3 sekolah saja. 2 ataupun 3 sekolah Islam di sana. Yang lain lagi, anak-anak orang Islam kena pergi di sekolah, di government school, dan dia Sabtu Ahad dia kena pergi belajar sendiri. Jadi berarti kalau in terms of pendidikan, the integration of knowledge yang berada di sekolah-sekolah agama di Southern Thailand sekarang ini boleh dikatakan di peringkat tahsiniyat. Di peringkat kita nak how to beautify, how to accomplish the final stage of integration of knowledge di sekolah-sekolah agama di sini. Sebab apa? Sebab sebelum ada akademik subjek dalam pondok-pondok itu, kita subjek agama dah kuat di sini. Kalau kita masukkan subjek sains, matematik dan lain lagi, jadi kita boleh memenuhi keperluan umat di sini. Tapi masa yang sama, orang Islam juga di Thailand juga yang berada di North Eastern, sekolah agama baru ada 1 di North Eastern. Seluruh North Eastern yang ada mungkin 20 lebih wilayah, yang ada masjid mungkin 18 gitu. Tapi mereka tidak boleh dikategorikan tentang
markah syariah dalam pendidikan itu sebagai tahsiniah. Itu hanya di Thailand. Jadi di sini saya nak ceritakan bahawa just you take the issues of Thailand, kita ada orang Islam di selatan yang keturunan Melayu. Tapi kalau kita pergi di northern itu, kita ada orang Islam yang keturunan Cina. Mereka ada connection, ada contact dengan family-nya yang ada di China, di Kunming, di mana-mana saja, di Taiwan. Tapi kalau di northeastern yang bersepadan dengan Cambodia itu, dia orang ada family-nya dengan Pakistan, dengan India, dengan Bangladesh, dan juga ada family yang di Cambodia. Jadi di sinilah yang saya sebutkan tadi, when it comes to application, kita tak boleh ada satu standard Thailand. Kita tak boleh ada satu standard. This is boleh katakan code of conduct for Muslims in Thailand, dan dijadikan satu style baju, satu fashion baju yang boleh pakai semua. Sebab apa? Biasanya kalau kami di selatan ini mazhab Syafi'i, dia orang yang di atas sana mungkin Hanafi, Hambali dan juga Maliki ada. Jadi 4 mazhab kita ada di Thailand. Kalau kita melihat di Bangkok pula. Kalau di Bangkok sekarang ni, ramai yang tak tahu kata di Bangkok itu kita ada masjid sampai 170 masjid yang kita kata registered masjid. Masjid yang berdaftar dengan Majlis Agama Islam Bangkok. Jadi kalau di sini yang saya sebutkan tadi, apabila kita ada masjid ni banyak, itu berarti kita yang pernah ke Bangkok tu, sometimes kita cari makanan kita susah. Ada yang kata where can we get halal food? Biasanya kita kata kalau nak dapat halal food kita pergi masjid. Sebab biasanya di sebelah masjid tu, di sekitar masjid dia akan ada orang Islam kat situ. Dan kalau mengikut peraturan untuk pendaftaran masjid di Thailand ni, masjid yang ada makmumnya 40 orang mengikut mazhab Syafi'i bolehlah berdaftar sebagai masjid yang berdaftar dengan Majlis Agama Islam di wilayah masing-masing. Dan masjid di wilayah masing-masing apabila ada lebih daripada 3 masjid boleh berdaftar untuk adakan majlis agama Islam di wilayah itu. Jadi sekarang ini kita ada 77 wilayah dan kita dah ada 40 wilayah yang ada majlis agama Islam. Bagaimana dengan orang Islam yang duduk di wilayah yang tidak ada majlis agama Islam? Jadi banyak isu-isu agama, banyak benda-benda yang related to agama tentang solatnya, zakatnya, hajinya. Jadi dia tak sama dengan provinsi ataupun wilayah yang ada majlis agama Islam. Kenapa saya cakap tentang isu-isu ini? Kerana ini adalah satu contoh applications of religious practices dalam negara yang bukan Islam. Kita ada masa 20 minit. Lagi 20 minit. Ya. Okey. Saya nak tambah sikit. Tadi saya sebutkan tentang education. When it comes to pendidikan Islam di negara Thai ini, kalau di selatan ini kita rasa anak-anak kita dah cukup dengan peluang, bahkan ada orang yang pilih sendiri nak pergi sekolah yang lebih berkualiti tentang akademik. Itu biasanya sekolah government lah, yang standardnya agak tinggi, yang nak admissionnya susah. Tapi kalau dia orang tak nak masuk sekolah itu pun ada sekolah-sekolah lain yang dia orang boleh masuk. Tapi kalau agama dia ada freedom of choices. Kalau nak pergi sekolah yang saya sebutkan tadi, sekolah government itu, sekarang ini kalau mengikut Akta Pendidikan Thailand ini, Akta Pendidikan Educational Act of Thailand, walaupun ada 1 orang pelajar yang berada di sekolah itu nak belajar agamanya, pihak sekolah, pihak government harus menyediakan pendidikan agama itu. Itu. Jadi kalau macam ni berarti, kalau orang Islam yang berada di mana saja, orang Kristian yang ada di mana saja, dia nak belajar agama dia, di pihak sekolah diwajibkan cari guru, cari ustaz untuk mengajar di sekolah itu. Tapi when it come to practice, sekolah tak akan invest for that kerana dia cost dia agak tinggi. So jadi biasanya when it come to practice, anak-anak yang masuk sekolah yang bukan sekolah agama ni,
dia orang ada peluang untuk belajar agama bahkan 1 jam 2 jam. Tapi anak-anak yang masuk di sekolah agama tadi, dia orang boleh belajar agama dan plus subjek akademik. So, dengan itu saya nak rumuskan di sini bahawa kita balik tengok di segi prinsip 5 prinsip makasih syariah tadi. Dalam kes ataupun kasus Thailand untuk anak-anak daripada Bogor, untuk kasus Thailand ini, the Hifzuddin, di cara nak jaga agama itu, kita boleh apa orang kata, kita boleh beragama Islam dalam kehidupan harian kita. Kita masih boleh pergi ke masjid, kita masih boleh solat, kita boleh masih mengeluarkan zakat, dan tentang haji juga kita boleh pergi, kalau orang tua-tua kata naik haji. Kalau di Thailand ni orang kata naik haji. Tapi sebenarnya kita untuk menunaikan fardu haji, sekarang ni kita ada kuota haji setahun 13,000 orang. Kalau kira sebenarnya Thailand ni orang Islam tak sampai 13%. Tapi oleh kerana OIC dah bagi kuota pada Thailand iaitu 13,000 orang untuk pergi haji. Jadi bererti kita mempunyai peluang untuk menunaikan fardu haji, dan dengan itu kita boleh katakan bahawa di negara Thai ini makasih syariah yang di bawah kategori dururiyat, iaitu tentang agama, menjaga agama ini, kita boleh syahadatain, kita boleh mulakan syahadah, tidak ada siapa yang boleh melarang kita walaupun orang Islam itu berada di Thailand Utara pun. Dan waktu yang sama kita boleh solat di mana-mana, di masjid, bahkan kalau di airport pun kita ada musalla. Di pejabat-pejabat kerajaan, biasanya kalau di kawasan selatan ni, kita ada musalla di sana sini. Di pejabat gubernur, di pejabat ketua daerah, kita ada musalla, ada tempat solat biasanya. Jadi untuk nak berpuasa pun bahkan kita boleh adakan pasar Ramadan di sini. Untuk zakat pun kita ada, walaupun belum lagi ada akta zakat di Thailand, bahkan kita ada al-kaifiyah untuk kita dapatkan zakat. Dan termasuk yang terakhir itu haji. Jadi berarti untuk nak hifzuddin di negara yang saya kat contoh tadi, negara yang Muslim minority semacam Thailand ini, dan saya yakin juga kalau di Cambodia, saya kurang yakinlah kalau di Myanmar dengan secara keseluruhan. Tapi kalau Cambodia dengan Thailand, saya boleh sebut kata kita untuk nak menjagakan kita punya kedudukan sebagai orang Islam tentang agama itu, alhamdulillah. Yang kedua untuk nak jagakan nyawa, hifzun nafs. Ini saya rasa khususnya di Thailand, saya masih yakin bahawa sekarang ini kita tak sangatlah berbeza dengan orang bukan Islam tentang bagaimana kita boleh jaga nyawa kita. Bahkan masalah-masalah yang sama yang kita menghadapi sekarang ini, iaitu dadah, masalah masalah-masalah yang accident, itu sama semua orang Islam dan bukan Islam. Tapi nak sebut di sini bahawa bagaimanakah kita boleh menjalankan satu amanah kita untuk menjaga nyawa, untuk nak hifzun nafs orang Islam kita di sini, walaupun negara bukan Islam, tapi saya rasa ini bukan masalah untuk kita. Akal begitu juga. Di sini kita boleh adakan program-program yang kita boleh menjagakan akal kita. Harta benda pun sama. Kita saya rasa di Thailand ini oleh kerana mengamalkan sistem lebih kurangnya sama dengan tempat-tempat lain. Jadi di keadilan tentang ekonominya sekarang ini, alhamdulillah ekonomi halal agak prosperous saya lihat. Dan satu kekuatan kita di sini adalah koperasi Islam. Koperasi Islam, ada yang mengatakan bahawa koperasi Islam di Thailand ini bukan hanya di selatan, di antara koperasi Islam yang boleh jadikan best practice. Jadi dengan adanya sistem ini, kita boleh jadikan satu contoh. Bahkan daripada Malaysia, ada ramai kawan-kawan kita dari Malaysia datang ke Thailand dalam dua bentuk. Satunya untuk mempelajari bagaimanakah koperasi Islam yang sekarang ini ada lebih kurang
seluruh negara ni ada lebih daripada 200,000. Hello, Dr. Dr. Sukri? Dengar, ada lain dengar tak? Dia memang stuck ah? Start. Stuck ah? Sekejap, mungkin dia kena keluar balik kot. Dr. Sukri? Saya rasa mungkin Dr. Sukri kena keluar balik kot. Ada lagi tak Dr. Sukri? Dr. Sukri hilang ah? Dr. Sukri? Line tak ada. Tapi dia ada rasanya. Dia tak hilang. Dia hilang ah. Ya. Dia kena masuk balik. Saya mesej. Dah seronok bercakap. Nanti kita akan distribute buku Maqasid Syariah ni pada semua orang nanti. Ada yang kata tadi Jasi Auda tu ada. Ada dalam bahasa Thai yang Dr. Syukri dah translate tu. Ada dalam bahasa Melayu ada. Okey tak? Teruskan, Dr. Syukri, teruskan. Dia hilang dia. Ya, saya 5 minit lagi. Tak apa. Jadi saya nak habiskan yang tadilah apa ni kan sebagai rumusan itu sebab saya cerita tadi cerita fenomena. Saya ceritakan tentang fenomena dan last kali saya bawakan kepada itulah 5 prinsip itu. Bagaimana kan kita memahami prinsip-prinsip 5 itu. Dan prinsip yang terakhir iaitu prinsip keturunan. Prinsip apa ni maqasid tentang keturunan ini saya rasa oleh kerana sebelum ini pihak kerajaan Thailand itu dia macam negara masing-masing lain-lain lah dia nak mengurangkan rakyatnya tu. Jadi apa ni ramai yang cuba adakan anak tak lebih daripada 2 apa semua tu kan alhamdulillah di kalangan orang Islam tu di antara orang yang banyak family members lah. Bukan kerana banyak kahwin. Sebenarnya walaupun kahwin 4 tu dibenarkan oleh agama, tapi bukan ramai juga yang boleh praktis lah. Jadi di Thailand sendiri pun kita rasa macam isu-isu begini tentang hifzul keturunan ini, jaga keturunan ini. Setakat ini oleh kerana satu isu yang saya nak sebutkan di sini, oleh kerana di Thailand ni dia amalkan sistem family name ataupun surname. Jadi kalau saya Lang Putih, saya pergi mana-mana seluruh dunia pun Lang Putih itu memang family saya. Ini satu contoh yang ceritakan bahawa kita rasa macam kita boleh jaga bukan hanya bangsa bahkan keturunan kita tu. Jadi apabila kita nak cuba dapatkan isteri ataupun suami untuk anak cucu kita, kita fikirlah Lang Putih kita nak cantumkan dengan keturunan apa. Dia bukan macam Yahudi buatlah. Yahudi dia tengok kata family ni bijak tentang matematik, family ni bijak tentang engineering. Kalau dia nak keluarkan orang macam ni dia ambil 2 family itu cantumkan. Bukan, kita nak family kita ni kita nak ada kita nak join family dengan orang utara, dengan orang Malaysia. Jadi kalau di Malaysia kan bin semua. Contohnya Datuk Jamil bin Usman. Kita tak tahu kata Datuk daripada Kedah. Tak tahu Datuk daripada mana. Tapi kalau di Thailand ni, kalau Lang Putih ni memang dah tahu dah Setun. Kalau sebut Ibrahim Nerong Sakit, sebut permisikan saya untuk sebut nama beliau. Nerong Sakit ni sebenarnya bukan orang 3 wilayah. Sebenarnya ni nama family name Nerong Sakit ni nama yang anugerah daripada raja. Jadi family beliau sekarang sebenarnya di North Eastern sana. Jadi dengan ada sistem family name ni yang bagus dari kita di Thailand ni, kita tahu siapa family kita. Bukan untuk kita macam kita family besar, kita higa, kita ta'asub, bukan.
Bahkan kita boleh, okey, anak cucu kita yang menggunakan family name kita ni, kita kena jaga dia orang jauh daripada maksiat, jauh daripada benda tak bagus, semua itu. Itu apabila kita datang, when come to application of hifzul keturunan ini, satu benda yang sometimes is not easy for us to find out what are the activities. Itulah dengan secara ringkas saya sharekan kepada kita semua. Mungkin not theoretical lah. Malam ni saya cuba bawakan isu-isu yang agak simple untuk kita faham dan juga lebih kepada praktikal. Dan selain dari itu, saya sengaja untuk nak ceritakan bagi anak-anak yang masih ada di universiti untuk mengenali sebenarnya masyarakat Islam di Thailand itu very promising for you to come and meet them. And with that, I think oleh kerana Datuk diamanahkan dulu untuk menjaga Triple IT Regional dan sekarang ni amanah itu diteruskan dengan Prof. Fauzan. Jadi kalau boleh kita nak minta memperbanyakkan lagi lah program-program yang pesertanya bukan hanya Malaysia, Indonesia, bahkan daripada Thailand, Vietnam, Malaysia. Dan saya baru ni dengan 1 minit saya minta yang terakhir ni, baru ni saya 2-3 kali sebelum COVID saya pergi ke Pulau Dua ataupun Kok Song, Kautong. Kalau nama di Myanmar panggil Kautong. Di bahagian terselatan, paling selatan Myanmar ni, ini adalah masyarakat Melayu yang bahasa dia orang ni adalah bahasa Kedah. Memang dia orang cakap bahasa Kedah betul-betul. Dan kalau kita tanya dia orang pun, dia kata dia berasal daripada Kedah. Jadi kalau kita cuba pergi di sana, kita melihatkan bahawa bagaimanakah orang Islam yang berada di Myanmar, bukan Rohingya, bukan daripada kawasan atas sana, bahkan di selatan ini, paling dekat dengan Thailand, paling dekat dengan Malaysia, bagaimanakah kita boleh cantumkan mereka bagi duduk dalam satu rumpun dan juga aktiviti kita juga, aktiviti yang boleh membantukan mereka. Saya yang terakhir dalam lepas COVID, selepas Thailand dah buka ini, kita kumpulkan buku-buku tentang buku agama, buku yang integrasi ilmu yang ada di Thailand, yang pakai di sekolah-sekolah Thailand untuk hantar ke kawasan mereka. Kita ada sekolah agama dan juga sekolah di Myanmar yang dia orang buka untuk anak-anak Myanmar yang berbahasa Melayu. Jadi kita cuba hantar buku-buku yang mirip bentuk bukunya lebih kepada buku integrasi, hantar ke sana untuk kita nak bagi dia orang mendekati apa yang kita buat sekarang ni. Itulah saja. Terima kasih dan minta maaf kalau cara presentation saya tu, kerana kalau guna bahasa Melayu ni dia rasa macam kurang lancar sikit. Kalau dalam bahasa Thai baguslah. InsyaAllah tahun depan nanti kita langsung dengan bahasa Thai insyaAllah. Terima kasih Datuk dan juga Cik Azwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor atas perkongsian. Saya ingat itu memang betul-betul aplikasi lah. Jadikan Thailand sebagai kajian kes macam mana Islam itu diamalkan oleh orang Islam sendiri di Thailand. Ya. Saya buka kepada soalan kepada mana-mana peserta yang nak bertanya soalan kepada Doktor, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar dari Institut Pertanian Bogor, Indonesia. Dr. Sukri, tadi terima kasih banyak atas pemaparannya tentang pengenalan Makassih Syariah yang ada di Thailand. Tadi sudah dibahas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun saya ingin bertanya kembali bagaimana perkembangan perekonomian maupun keuangan Islam di Thailand itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dinar ya tadi ya? Iya, Dokter. Oke, terima kasih banyak. Dari Bogor ataupun cuman belajar di Bogor, kampung halamannya di mana Dinar? Aslinya mana? Belajar di Bogor, aslinya Jawa Tengah. Pulau Jawa. Ya, Jawa Tengah ini apa nama tempatnya itu? Di Pulau Jawa. Jadi Bogor itu Jawa Barat, kalau saya di Jawa Tengah. Oke. Terima kasih. Ya, middle of Java. Yes, oke. Saya sebelah ayah ini keturunan Cina.
Kalau sebelah ibu saya ini keturunan Jawa. Jadi Oh begitu. sekarang ini di Thailand, tapi oleh karena kita dari Pulau Jawa, dari Cina ke Penang, dan mungkin di situ kawin dengan orang Melayu, sudah saya nggak tahu siapa saya ini, Jawa atau Cina atau Melayu atau apa. Tapi yang penting sekarang ini kerakyatan Thailand. Jadi apa nih konteks makasih syariah saya yang saya pakai sekarang ini, yang saya guna sekarang ini adalah dalam konteks Thailand. Berarti orang Islam, agama saya Islam, keturunan saya yang sebutkan tadi, 2-3 keturunan aslinya itu, tapi dalam keadaan kita minoritas, maka bagaimanakah kita bisa menggunakan skop-skop Islam sebanyak mungkin untuk jadikan ini sebagai dakwah bilhal. Jadi di sini soalannya ini bagus sekali, yaitu tentang itu isu-isu ekonomi keuangan. Saya izinkan saya sebut dikit. Di Fatoni University kita ada dosen yang sebenarnya alumni kami, alumni ekonomi dari Fatoni, dan dapat beasiswa dari IPB dari IPB untuk sambung S2. Jadi sekarang ini S3 di Turki. Jadi terima kasih IPB untuk scholarship-nya itu. S1 Fatoni, S2 IPB, S3-nya di Turki. Sudah selesai baru 1 bulan ini pulang ke Thailand. Alhamdulillah. Jadi tentang ekonomi keuangan di Thailand, disebutkan tadi bahwa orang Islam biasanya sebelum kita ada Islamic Bank itu, kita sudah ada koperasi Islam. Jadi koperasi Islam itu memang dari demands of the bottom. Bukan demands of the top, demands of the bottom. Oleh karena kita orang Islam tidak ada institusi keuangan untuk kita jalankan aktivitas-aktivitas keuangan dalam masyarakat. Bahkan kita ada zakat, kita ada wakaf, kita ada apa sajalah tentang social finance. Kebetulan di Thailand ada peluang untuk kita register koperasi Islam itu sebagai koperasi, walaupun tidak disebutkan koperasi Islam sebagai satu kategori di peringkat awal, kita ada 7 kategori, adapun di waktu itu mungkin 7 kategori lah, 7 kategori koperasi, service corporation, apa semuanya itu. Jadi kita ada semuanya 7. Alhamdulillah sekarang ini baru saja ada bentuk, ada jenis koperasi yang merangkumi aktivitas koperasi Islam itu boleh masuk di bawahnya. Oleh karena asetnya banyak sekali dan juga membernya membership-nya agak very strong. Oleh karena itu ekonomi keuangan di Thailand agak apa itu? Kalau saya sebut ekonomi keuangan orang Islam di Thailand agak kuat kalau kira. Jadi walaupun kalau kita melihat statistik negara, orang Islam biasanya orang Islam ini agak termiskin, agak kurang pendidikan. Tapi bagi kami dari selatan kita melihat bahwa keuangan orang Islam di selatan ini kuat karena agriculture-nya kuat. Kita sini ada durian, kita ada padi, kita ada itu semuanya. Jadi for me the most prosperous land di Thailand ini adalah di selatan. Jadi dengan itu koperasi-koperasi Islam ini akhirnya jadi sumber keuangan untuk kegiatan ekonomi di region kami without going to the bank. Nah, jadi oleh karena biasanya kalau aksesnya dengan koperasi Islam, jadi record-recordnya di bank tidak ada, record-recordnya dalam sistem keuangan lain tidak ada. Jadi dengan itu pihak pemerintah memikirkan bahwa orang Islam ini having less access to the financial institution. Tapi sebaliknya kalau mengikut record-record yang ada di Islamic institution ini, kami banyak orang Islam yang ada akses. Bahkan kalau mau beli basikal juga beli di koperasi Islam. Kalau mau dapatkan uang untuk tuition fees untuk anak-anaknya juga dapat daripada koperasi Islam. Jadi di sinilah apa yang saya mau sebutkan bahwa formative system
yang kepunyaan negara itu orang Islam having less access. Tapi kalau yang Muslim owned institution itu aksesnya bagus sekali. Ada yang pergi ke haji, umrah yang menggunakan akses yang tadi. Maka dengan itu saya yakin bahwa dia ada sangkut ada related dengan ekonomi halal, dengan ekonomi halal. Jadi kalau sebutkan ekonomi halal tadi, bayangkan Dinar bahwa walaupun tidak begitu ramai kalau bandingkan dengan Indonesia, bahkan orang Islam di Thailand ini mereka pergi ke haji. Jadi bayangkan bahwa berapa yang dibayar untuk ke hajinya, berapa yang dibayar untuk pakaian, untuk lebaran dan semuanya itu. Jadi accessibility inilah yang akhirnya jadi ekonomi Islam di selatan itu. Walaupun kalau orang Bangkok melihat bahwa ini orang ekonomi di petani ini agak mundur, agak kurang. Tapi kalau orang Malaysia datang, ini rasa ini subur, ini memang agak cara hidupnya oke. Begitu juga orang Turki pernah datang ke petani, mereka bilang, petani ini agak subur, ada itu ini. Jadi itulah persepsi orang Bangkok dengan orang Bangkok dengan orang tempatan ini masih jadi satu outlooks yang agak berbeda. Jadi because of that, jadi di developments of economics ini di selatan ini agak tidak terlalu terarah lah kalau ceritakan di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, thank you very much Dr. Sukri. Ada yang nak bertanyakan soalan lagi? Ya, silakan. Saya ada. Rabia, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rabia daripada College Darul Hikmah. Saya nak tanya dekat apa ni? Hilang dah. Dr. Sukri ni. Ya, saya. Macam mana untuk menterjemahkan konsep maqasid syariah supaya semua masyarakat faham tanpa meninggalkan persepsi negatif terhadap pelaksanaan undang-undang syariah? Itu soalan saya. Okey, sekali lagi. Macam mana untuk menterjemahkan konsep maqasid syariah supaya semua masyarakat faham tanpa meninggalkan persepsi negatif terhadap pelaksanaan maqasid syariah ni? Terima kasih. Terima kasih Nur Rabia ya. Ya, betul. Okey. Soalan tadi bagus, tapi soalannya saya rasa macam bukan ekstrim. Bahkan agak expectation itu untuk semua masyarakat, katakan yang Nur Rabia katakan kan, untuk semua masyarakat faham, itu satu. Ya, betul. Keduanya untuk menghapuskan perasaan negatif semuanya. Saya rasa kalau expectation kita macam tu, kita stres. Kita agak stres untuk nak bagi semua masyarakat faham. Bayangkan kalau di waktu ataupun di zaman Rasulullah SAW berada di Mekah dulu pun, berapa orang saja faham. Bayangkan kalau di Madinah, di completeness of the Quran di Madinah itu, sampai waktu yang Jibril ajarkan Nabi untuk al-yauma akmaltu lakum dinakum kan. Hari ini dah komplit dah agama Islam. Lepas tu ada Haji Wida dan beliau meninggal, wafat Rasulullah SAW. Jadi di waktu itu 23 tahun yang Nabi Muhammad SAW, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, itu pun tak boleh jadikan semua masyarakat Mekah, semua masyarakat Madinah di zaman Makkiyah dan juga Madaniyah itu memahami semua maqasid. Jadi berarti kita sometimes untuk nak jadikan semua lapisan masyarakat faham itu agak susah, Nur Rabia. Bahkan kita punya target awal itu bagi saya lah, mungkin beza dengan Nur Rabia, mungkin beza daripada orang lain. Target awal kita tengok siapa yang sepatutnya ataupun siapa yang urgently need to understand maqasid syariah. Kalau kita nak bagi semua lapisan masyarakat, kita cuba kategorikan alawiyat itu, siapa yang sepatutnya faham dulu. Siapa yang sepatutnya faham selepas grup yang pertama. Siapa selepas grup yang ketiga. Kalau rakyat tak faham, saya rasa tak apa lagi. Tapi kalau elites, kalau leaders tak faham,
Kalau katakan PM tak faham, kalau katakan jemaah menteri tak faham, kalau katakan pengarah-pengarah sekolah, rektor-rektor universiti, vice chancellor universiti tak faham, itu saya rasa beza impactnya kalau kita bandingkan dengan rakyat biasa. So because of that, kita punya priority untuk dapatkan akses untuk mendekati dia orang ini melalui al-kaifiyah yang beza. Untuk nak jadikan jemaah menteri itu faham, mungkin cara kita pakai beza. Untuk nak jadikan semua vice chancellor ataupun rektor universiti faham, caranya beza mungkin. Untuk nak dapatkan semua director sekolah-sekolah di Malaysia untuk fahamkan benda ni, ataupun di Thailand untuk jadikan semua governor di Thailand faham, itu caranya al-kaifiyahnya, how to memang agak berbeza. Tapi walaupun kita kena simpan lah sikit. Kerana al-kamali lillah ta'ala, the perfectness tu adalah untuk Allah SWT aja. Kita ni mungkin tak boleh perfect lah. Bahkan kita biarlah ada orang yang faham tentang maqasid sebanyak mungkin. Okey. In terms of tadi untuk faham benda yang general tentang maqasid. Tapi soalan Nur Rabiah, kalau saya faham betul-betul, jadi untuk tidak ada perasaan negatif tadi itu. Saya rasa apabila kita gunakan approach yang kita rasa macam orang ramai tak nak maqasid dan kita nak ceritakan dia orang untuk nak maqasid, dia beza kalau bandingkan dengan orang ramai nak maqasid tapi dia orang tak ada akses untuk memahamkan maqasid itu. Saya rasa kalau bagi orang yang betul-betul faham apakah maqasid, dan kalau dia faham maqasid ini, kalau tiada adanya maqasid, apa negatifnya? Bukan kita menggunakan approach, kalau guna maqasid, apakah negatifnya? Mungkin Nur Rabiah faham. Jadi kita nak cerita kepada masyarakat, kalau tidak ada maqasid syar'iyah, apakah negatifnya? Kalau kita bandingkan tadi soalan itu kan, kalau kita kalau kita bawakan maqasid syariah, apakah perasaan negatifnya? So biarlah masyarakat rasa macam dia orang perlu maqasid. Saya contoh di Thailand ini, kita apabila kita ceritakan tentang Islam kepada orang bukan Islam, ini approach saya dan approach Patauan Universiti, kita akan ceritakan bahawa kalau tidak ada Islam, tidak ada orang Islam di Thailand, apakah kekurangan negara? Apakah the loss yang Thailand akan menghadapi kalau di Thailand tidak ada orang Islam? Kita ceritakan begitu. Kita tidak ceritakan bahawa kalau ada Islam di Thailand, apakah risiko yang orang bukan Islam menghadapi? Ini dia rasa macam tak ada pun tak apa. Kalau ada ni, apakah risikonya? 1, 2, 3. Tapi kita sekarang ni ceritakan bahawa dengan adanya Islam di Thailand, apa kebaikan yang dapat dari negara? Dengan ada Islam, dengan ada orang Islam di Thailand, apakah negara dapat? Tapi sebaliknya, kalau tak ada Islam di Thailand, tak ada orang Islam di Thailand, apakah kerugian yang akan berlaku di Thailand? Saya akan kata kalau kita sebut soalan tu tadi, saya akan cerita bahawa orang Islam di Thailand ini, masa kita tak ada banyak, saya nak contoh je. Kata sekarang ni kita dalam dinasti Chakri ni, raja kita sekarang ni adalah raja yang ke-10. Chakri dinasti, Rama yang ke-10. Rama yang pertama itu, kawan baiknya adalah orang Islam yang bernama Chakri Mahmud. Dan Rama yang ketiga, Raja Rama yang ketiga ni, yang mana Raja yang Rama yang ketiga ini adalah ayah kepada Rama yang keempat. Rama yang keempat ayah kepada Rama yang kelima. Rama yang kelima ni adalah atuk kepada Rama yang ke-9. Rama yang ke-9 adalah ayah kepada Rama yang ke-10 yang sekarang ni. Tapi siapakah ibunya ataupun maknya kepada Rama yang ketiga?
maknya Rama yang ketiga adalah Siti Maryam keturunan Parsi, beragama Islam. Dan tanah perkuburannya di Bangkok. Jadi berartinya kematian ibunya, maknya Raja Rama yang ketiga ini dalam keadaan Islam. Jadi berarti keturunan raja di Thailand itu ada keturunan Islam. Ini satu contoh. Dan kalau kita lihat kembali bahawa waktu Ayutthaya dulu, kerajaan Ayutthaya yang sering mengadakan pemusuhan dengan Myanmar, dengan Burma waktu itu. Jadi orang Islam, orang Cham Islam, orang Melayu Islam yang ada di Bangkok masa itu, yang ada Ayutthaya masa itu, membantu kerajaan Ayutthaya untuk melawan dengan Burma. Jadi kalau tidak ada orang Islam di waktu itu, sekarang ini mungkin tidak ada Siam, tidak ada Thailand. Dengan itu kita rasa macam ada Islam di Thailand ini, bertuahlah Thailand. Begitu juga kembali ke dengan panjang lebar saya ceritakan, saya balik kepada soalan Nur Rabiah tadi, kalau tidak ada maqasid, what is the loss of the ummah without maqasid? Itu cara kita untuk bagaimanakah kita boleh sampaikan kepada masyarakat, dan we cannot expect that all levels of masyarakat itu boleh fully understand. Bahkan who are those people that we have to get them first. Thank you very much. Baik, terima kasih Dr. Shukri. Saya ingat memang sangat spesifik lah. Saya pun baru tahu tentang Rama dia juga, Tish. Menarik kan tu kan? Itu banyak lagi cerita-cerita tu. Kalau cerita dalam istana, cerita kerajaan, datuk saya ni, nenek saya adalah Menteri Muslim pertama di Thailand. Dan beliau bersongkok dalam kabinet. Dan kalau sampai waktu solat dalam kabinet, dia langsung minta izin daripada Prime Minister untuk solat. Dan sikit lagi, Cik Sazwan, di waktu nenek saya jadi menteri dua portfolio. Yang pertamanya pendidikan, yang kedua kementerian menteri kesihatan. Di waktu itu ada bentuk satu pandemik, bukan pandemik, apa panggil? Ada satu wabak waktu itu berlaku di Thailand, dan fatwa Kementerian Kesihatan iaitu bagi semua yang meninggal kerana wabak ini kena bakar. Tak boleh simpan, tak boleh tanam, tak boleh dufin. Jadi kena bakar. Kebetulan datuk saya waktu itu, nenek saya waktu itu, beliau sebagai menteri gunakan kuasa menteri untuk lantik researcher yang bukan Islam, researcher di kementerian untuk buat kajian kalau kita tanam, kalau kita simpan manjat tu dengan cara Islam ni, apakah selamat daripada penyakit itu. Kebetulan dalam 1 bulan dapat maklumat daripada researcher, daripada penelitian waktu itu, bahawa kalau kita tanam manjat itu dalam bentuk orang Islam ni, jadi selamat. Maka dengan itu declaration daripada kementerian bahawa kalau siapa saja yang simpan manjat itu semacam orang Islam, tak payah bakar. Jadi masyarakat Kristian, masyarakat Islam memang alhamdulillah lah, masyarakat Kristian dengan Cina-Cina lama ni, dia terima kasih terus kepada menteri kerana gunakan kekuasaan itu untuk dia orang selamat daripada pembakaran manjatnya itu. Ini di antara satu benda-benda yang kita boleh share di sini. Thank you very much. Menarik. Saya ingat banyak lagi Dr. Shukri ni kita mungkin peserta-peserta lepas ni buat sesi khas dengan Dr. Shukri tentang sejarah Islam di Thailand pula. Kita jemput ke petani langsung. Terus. Jemput. Tapi sekarang tengah COVID. Tak apa. Lepas COVID datang insya-Allah. Saya tahun lepas saya pergi Krabi. Terkejut tengok masjid besar. Ya. Jadi banyak benda yang kita tak tahu lagi, atau kat Malaysia yang duduk sepadan ni pun banyak benda yang kita tak tahu lagi. Jadi saya ingat dah pukul 9.10 dah. Jadi mungkin dah sejam dah kita berbincang. Mungkin ada last punya terakhir, Doktor ada apa-apa yang ni sebelum kita tutup? Ya, yang terakhir ni saya minta berikan satu wasiat lah. Wasiat saya ini merangkumi 3 alfabet iaitu SON. S ini self. Kita minta ke semua kita orang Islam ni cuba bagaimanakah kita develop ourselves.
kita membinakan diri kita. Self development is very important. Dan setelah kita ada kekuatan diri kita tentang ilmu kita, tentang hands kita ataupun know-how kita, tentang kemahiran kita, dan kita ada effective domain yang agak kita yakin dengan Islam kita tu, yakin dengan